Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Puan Hamimah binti Alwi, Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 BMMB 1134, iaitu kos keterampilan berbahasa. Saya akan membicarakan tentang dua topik, iaitu yang pertama ialah halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa serta isu keterampilan berbahasa. Tidaklah cinta kalau kita tidak tahu mana asalnya. Sebelum saya ke dalam ataupun sebelum saya mendalami lagi tentang apa itu kelemahan-kelemahan dalam keterampilan bahasa, ialah kita mengetahui apa itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010, keterampilan membawa maksud kecekapan atau kemampuan yang tinggi manakala berbahasa membawa maksud mempunyai bahasa dan menggunakan keterampilan berbahasa yang baik. Keterampilan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang itu ketika mereka bertutur ataupun berinteraksi antara satu sama lain dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Baiklah, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi aktiviti komunikasi seseorang dalam kehidupan seharian. Hal ini dapat dilihat dalam persekitaran yang semakin lama semakin ramai yang berkomunikasi antara satu sama lain mengikut bahasa mereka yang bertutur, mengikut bahasa pertuturan mereka dalam kehidupan seharian. Namun begitu, komunikasi yang mereka lakukan menjadi tidak efisien akibat daripada halangan yang terdapat di sekeliling mereka. Manakala topik kedua iaitu isu keterampilan berbahasa. Isu keterampilan berbahasa merupakan hal yang sering muncul dalam proses komunikasi. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dan tidak sesuai dapat menyebabkan salah faham dan menyinggung perasaan baik dari pihak penyampai maupun pihak penerima. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang kasar atau kesat saat berbicara dengan orang lain merupakan salah satu isu keterampilan berbahasa yang sering dilakukan pada masa kini. Oleh kerana itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengasah keterampilan berbahasa agar komunikasi berjalan dengan lancar serta efektif bersama orang-orang yang kita berinteraksi dalam kehidupan seharian kita. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Halangan komunikasi ini merujuk kepada penjelasan formal mengenai cabaran yang sering dihadapi dalam proses berkomunikasi. Hal ini menyebabkan berlakunya penyampaian yang kurang berkesan daripada individu yang memberi ucapan ataupun yang menyampaikan maklumat. Perkara ini wujud disebabkan pelbagai faktor persekitaran, antaranya gangguan luaran dan dalaman serta perbezaan gaya komunikasi. Halangan terhadap komunikasi ini menyukarkan lagi individu untuk memahami mesej yang disampaikan sehingga membawa kepada kekeliruan maklumat dan kesalahan maklumat yang ditafsirkan. Ia boleh memberikan impak negatif terhadap kedua-dua pihak, iaitu penyampai dan pendengar. Baiklah, di sini saya akan mengemukakan 6 jenis halangan komunikasi. Halangan yang pertama ialah halangan maklum balas. Masalah dengan maklum balas audiens dalam komunikasi boleh berbeza-beza bergantung pada konteksnya. Dalam setengah kes, masalah dengan tindak balas penonton dalam komunikasi boleh berbeza-beza bergantung pada konteksnya. Dalam sesetengah kes, penonton mungkin tidak memberi maklum balas seperti yang diharapkan kerana kekurangan minat atau salah faham serta gangguan yang dihadapi oleh penonton. Ini boleh menukarkan komunikasi untuk mengukur keberkesanan mesej mereka dan menyesuaikan dengan sewajarnya. Sebaliknya, respon penonton perlulah dipengaruhi oleh penyampai kejelasan mesej yang berkait rapat dengan penonton. Jika mesej tidak jelas atau tidak berseiring dengan kehendak penonton,
maka mereka mungkin tidak respon seperti yang dikehendaki. Untuk menangani masalah ini, komunikator atau penyampai boleh mengambil langkah-langkah untuk menjadikan mesej mereka lebih menarik, relevan dan jelas. Ini mungkin melibatkan penggunaan alat bantu visual, bercerita, maklum balas dan responsif terhadap keperluan dan pemilihan penonton. Yang kedua, komunikasi sahala. Apa itu komunikasi sahala? Komunikasi sahala ini adalah komunikasi yang dijalankan hanya berlaku pada penutur ataupun penyampai sahaja. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam pendidikan, terutamanya di sekolah rendah di mana pelajar berada dalam tahun-tahun formatif perjalanan pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun, komunikasi sahala di mana maklumat mengalir terutamanya dari guru kepada pelajar tanpa banyak interaksi boleh menimbulkan cabaran penting yang menghalang proses pembelajaran. Guru secara keseluruhannya akan menjelaskan sesuatu konsep kepada pelajar dan pelajar hanya menerima konsep tersebut secara diterbitkan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa tiada pelajar yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut, pengajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Akibatnya, pelajar tidak dapat mengikuti proses komunikasi yang dilaksanakan mengikut guru dan penguasaan pembelajaran juga berada pada tahap yang membimbangkan. Halangan komunikasi yang ketiga iaitu gangguan saraf penerima. Komunikasi adalah aspek asas interaksi manusia yang penting untuk menyampaikan pemikiran, perasaan dan idea. Afasia merupakan gangguan komunikasi iaitu berbahasa yang disebabkan oleh kerosakan pada bahagian otak yang mengatur fungsi berbahasa, di mana umumnya terletak secara dominan di hemisfer cerebri kiri otak. Menurut Batson dan Evan pada tahun 2011, individu yang mengalami kerosakan pada hemisfer cerebri kanan otak mungkin memiliki kesulitan tambahan di luar masalah bicara dan berbahasa seperti pengertian kata-kata yang sederhana, intonasi, kemampuan untuk menginterpretasikan kata-kata lucu atau komunikasi pragmatik. Walau bagaimanapun, apabila seseorang mempunyai gangguan saraf seperti kebimbangan ataupun keadaan yang berkaitan, ia boleh memberi kesan yang ketara keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan berkesan. Halangan yang keempat iaitu penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran kedua mempunyai satu masalah di mana berita yang ingin disampaikan akan berubah kepada pihak-pihak yang ingin disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, perniagaan dan hubungan peribadi. Walau bagaimanapun, terdapat keadaan di mana penyampaian mesej melalui saluran kedua seperti teknologi atau perantara boleh menimbulkan cabaran yang ketara. Salah satu masalah utama dengan penghantaran melalui saluran kedua adalah potensi penyelewengan atau salah tafsiran mesej. Apabila mesej disampaikan melalui saluran kedua seperti email, mesej teks atau perantara seperti pihak ketiga, terdapat risiko mesej asal mungkin salah faham atau diubah dalam beberapa cara. Ini boleh menyebabkan kekeliruan, salah faham dan akhirnya komunikasi yang tidak berkesan. Halangan komunikasi yang seterusnya ialah gangguan emosi. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk membina hubungan, menyatakan emosi dan menavigasi interaksi sosial. Namun begitu, individu yang mempunyai gangguan emosi seperti kebimbangan, kemurungan atau gangguan bipolar mungkin menghadapi cabaran yang unik untuk menghalang keupayaan mereka berkomunikasi dengan berkesan.
Gangguan emosi boleh memberikan cabaran penting dalam komunikasi. Gangguan emosi ini adalah berkait rapat dengan perasaan penyampai. Apabila perasaan kedua-dua pihak bercampur aduk seperti gembira, marah, sedih, akan menyebabkan proses komunikasi terganggu. Kedua-dua pihak juga tidak dapat mengekalkan objektif mesej yang ingin disampaikan. Tambahan pula, ia juga berlaku ketika atau semasa proses komunikasi itu berlaku. Sebagai contoh, di mana individu biasanya akan menerima mesej dan memahaminya daripada apa yang dilihat, didengar mengikut keperluan, kehendak emosi, latar belakang dan ciri-ciri yang berkaitan. Di sini, kita boleh lihat bagaimana seseorang pelajar yang datang ke kelas semata-mata ingin mendapatkan clue untuk peperiksaan, bukannya mendapatkan seluruh isi kandungan pembelajaran tersebut. Maka, proses komunikasi yang dilakukan oleh pesyarati tersebut tidak kesampaian ataupun berkesan. Dan halangan komunikasi yang terakhir iaitu gangguan luaran. Komunikasi adalah aspek penting dalam interaksi manusia. Akan tetapi, ia boleh diganggu oleh gangguan luaran. Gangguan luaran merujuk kepada sebarang faktor luaran yang menghantar ataupun penghantaran atau penerimaan mesej. Gangguan ini boleh mengambil banyak faktor seperti bunyi bising gangguan atau faktor persekitaran. Bunyi bising adalah bentuk gangguan luaran yang biasa boleh menyukarkan untuk mendengar serta memahami mesej. Gangguan luaran ini juga menyebabkan objektif sesuatu penyampaian tidak tercapai kerana fokus telah terganggu. Sebagai contoh, ketika guru mengajar murid-murid membuat bising dan tidak memberi perhatian terhadap pengajaran oleh cikgu tersebut. Tambahan pula, bunyi yang dilakukan ataupun dilontarkan itu adalah bunyi yang tidak disenangi oleh guru. Selain itu, bunyi daripada luar kelas seperti para pekerja membuat kerja-kerja pembersihan ataupun bunyi murid-murid berlari di luar kelas. Hal ini akan mengganggu fokus terhadap pembelajaran dan pengajaran yang berlaku. Kita bergerak kepada topik yang kedua, iaitu isu keterampilan berbahasa. Isu keterampilan berbahasa terbahagi kepada 3 jenis, iaitu isu bahasa di media sosial, isu penggunaan bahasa yang melampau dan isu budaya. Namun begitu, isu media sosial sering menjadi tumpuan kerana medium tersebut tidak mempunyai sebarang tapisan. Malahan, sesiapa sahaja berhak untuk memberi pendapat mereka walaupun tidak mengikut aspek keterampilan berbahasa. Kita hidup dalam era digital di mana komunikasi melalui media sosial semakin dominan menjadi normalisasi dalam kehidupan seharian. Terdapat pelbagai kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan di media sosial. Antaranya ialah bahasa kasar dan cacian. Seperti yang kita tahu, di media sosial, kita sering menemukan kata-kata kasar, cacian dan hinaan. Hal ini sebenarnya merugikan nilai adab dan budi bahasa kita sebagai masyarakat yang bertamadun. Di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, yang sering kita temui kesalahan dalam penggunaan bahasa yang melibatkan unsur-unsur kemarahan, ketidakpatuhan terhadap norma kesantunan dan kata-kata yang merendahkan. Kesalahan umum yang kedua ialah kesalahan kesantunan berbahasa. Masalah kesantunan berbahasa dalam media sosial ini boleh menjadi isu yang kompleks. Hal ini kerana terdapat beberapa masalah yang wujud, termasuklah penggunaan bahasa yang kasar, penyebaran berita palsu dan kutukan, serta kritikan terhadap seseorang. Beberapa pengguna media sosial mungkin menggunakan bahasa yang memperkuatkan lagi prasangka terhadap kelompok tertentu. Dan akhir sekali, kesalahan umum yang kita sering lihat di media sosial ialah penyampaian maklumat yang tidak tepat. Penyampaian maklumat di media sosial memang memerlukan pemerhatian khusus agar pesanan yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Namun, kesalahan dalam penyampaian maklumat yang disebarkan
menyebabkan berlakunya kekeliruan hingga menimbulkan kontroversi antara beberapa pihak. Setiap platform media sosial mempunyai karakter yang berlainan serta perbezaan terhadap peringkat umur untuk pengguna yang menggunakannya. Oleh itu, semua pihak perlulah bertanggungjawab dalam menangani masalah kesalahan yang sering terjadi dalam media sosial, terutamanya kesalahan penggunaan keterampilan berbahasa. Sekian sahaja pembentangan BMMB 1134 keterampilan berbahasa saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.